Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus minggu depan bersama saya Naila Huda. Untuk jam ini dan sepanjang minggu akan datang kami akan terus bawakan perkembangan banjir dan hujan berterusan luar kebiasaan yang melanda pantai timur khususnya di Kelantan dan Terengganu ketika ini. Dan ini digambarkan sebagai luar biasa kerana kebiasaannya dalam tempoh penghujung monsun timur laut iaitu pada akhir Februari dan awal Mac seperti ketika ini. Kebiasaannya kelebapan ini akan terus bergerak ke Kepulauan Jawa merentasi Khatulistiwa. Dan sudah menjadi kebiasaan kita lihat apabila hujan lebat berterusan ini melanda pantai timur selalunya Disember dan Januari sebelum bergerak ke selatan tanah air apabila masuk bulan Februari. Jadi kami akan dapatkan penjelasan daripada pakar untuk kita memahami perkembangan cuaca semasa dan apa yang kita boleh jangkakan untuk minggu akan datang. Tapi sebelum itu kita juga akan bersama dengan Muhafandi Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan yang masih berada di Balai Bomba Rantau Panjang. Fandi, kalau boleh kongsikan situasi terkini tadi, Fandi bersama dengan rakan setugas Zulfitri pada jam 3 petang. Jadi antara 3 petang sehinggalah sekarang ini ada perkembangan baru, jumlah mangsa banjir dan PPS terus bertambah atau bagaimana? Benar, Naila. Terima kasih, Naila. Saya masih lagi berada di dalam air. Sudah lebih 3 jam saya berada di dalam air dan jika dilihat di belakang saya ini, berlakunya peningkatan air di dalam balai bomba ini sendiri, di mana kalau sebentar tadi kita melihat parasnya mungkin rendah sikit, namun sekarang ini sudah mencecah bangku kerusi yang saya duduki ini. Ini situasi yang berlaku di daerah ataupun di kawasan Rantau Panjang ini yang saya kira sebagai amat serius dan juga begitu terkesan. Dan saya juga dimaklumkan pada ketika ini angka ataupun jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS terus bertambah, yang mana setakat ini dilaporkan sudah pun mencecah 6,000 orang mangsa banjir dipindahkan ke 64 pusat pemindahan sementara. Dan paling teruk ialah jajahan Pasir Mas di kawasan Rantau Panjang ini, dan terbaru 2 jajahan lagi turut mengalami banjir iaitu Pasir Putih dan juga di Kota Baru. Berlaku juga peningkatan mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di kawasan jajahan Pasir Putih. Ini mungkin didorong oleh keadaan limpahan air yang disumbangkan dari hulu Terengganu. Pada ketika ini juga operasi menyelamat sedang giat dijalankan, Naila, dan pada masa yang sama juga operasi sepanjang saya berada di sini daripada jam 12 tengah hari sehinggalah ke saat ini sudah 2 jenazah COVID yang dibawa oleh pasukan bomba dan penyelamat, anggota bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang ini. Dan pada masa ini juga saya dilaporkan trend air di Sungai Golok terus meningkat. Jika 2 jam ataupun sejam yang lepas kita laporkan sekitar 10.71 meter, namun saya dilaporkan pada ketika ini sudah menghampiri kepada 10.75 meter. Dan jika dilihat kepada trend air meningkat ini dan situasi hujan yang kadang-kala masih lagi belum reda, kadang-kala lebat, kadang-kala sederhana, saya kira impaknya ataupun kesannya di kawasan Rantau Panjang ini akan lebih dahsyat berbanding pada tahun 2014. Dan untuk makluman juga, sepanjang saya berada di sini, saya kurang melihat anggota sukarelawan yang berjaya memasuki kawasan ini kerana seperti yang saya laporkan sebentar tadi, bahawa laluan untuk memasuki kawasan Rantau Panjang ini telah terputus di Kampung Padang Licing, di mana pada sekitar jam 1 tadi ataupun jam 12 tengah hari tadi hanya lori sahaja yang boleh melalui kawasan ini. Namun setakat ini saya dimaklumkan lori yang tinggi dan juga yang melebihi 10 tan juga pun tidak berani ataupun ada yang terpaksa berpatah balik. Ini kerana laluan tersebut yang dianggarkan sepanjang hampir 1 kilometer masih lagi dilimpahi air dan airnya sedang meningkat naik. Dan untuk makluman Naila juga, situasi ini saya kira sebagai situasi yang amat luar jangka dan bukan kebiasaannya kerana ini berlaku pada bulan Februari, dan pada masa yang sama juga berlaku juga hujan di sebelah Jeli dan juga di sebelah Tanah Merah, di mana beberapa sungai utama antaranya Sungai Air Lanas dan juga Sungai
Junub di Tanah Merah dilaporkan sedang meningkat naik, dan apabila kedua-dua sungai itu mengalir turun ke Rantau Panjang, ianya sudah pasti akan lebih parah lagi situasinya di daerah ataupun di kawasan Rantau Panjang ini, Naila. Memang jelas nampak perbezaannya apabila Fandi tadi berlintas langsung jam 3 petang, air masih sedikit rendah bandingkan dengan sekarang, memang nampak meningkat paras air di Rantau Panjang itu, dan pastinya itu cabaran Fandi sendiri sebagai seorang wartawan yang berada di lapangan, tapi kita juga nak tahu cabaran anggota keselamatan yang terus berusaha untuk menyelamatkan mangsa yang dilaporkan. Kalau saya lihat di media sosial dan saya sendiri cuba menghubungi mangsa banjir, ada lagi yang masih terkandas di beberapa kawasan di Hulu Terengganu, tetapi kalau di Kelantan juga kita nak tahu apa antara cabaran anggota keselamatan untuk menyelamatkan mereka yang terkandas, mana mungkin kawasan-kawasan yang masih lagi terputus, dan mana hotspot ketika ini? Sebenarnya hampir ke semua kawasan ataupun kampung di dalam daerah Rantau Panjang ini kesemuanya terjejas. Cuma bezanya ada yang tenggelam habis rumah, ada yang tenggelam separuh rumah, ataupun ada yang orang kata hanya di pekarangan rumah. Apapun kita melihat dari sudut pengalaman yang lepas, Rantau Panjang ini seringkali berdepan dengan situasi banjir, bukan satu sahaja gelombang, sebaliknya 2-3 gelombang yang berlaku banjir di kawasan Rantau Panjang ini. Namun pada hari ini, saat ini, apa yang berlaku ini adalah luar kebiasaannya, dan ini diakui oleh sebahagian besar penduduk Rantau Panjang. Jika semalam saya berkunjung ke sini, saya boleh memasuki lagi di Pekar Rantau Panjang dan melihat gerai-gerai, walaupun hampir kesemua premis perniagaan di kawasan Rantau Panjang itu telah pun ditutup. Namun saya masih boleh melalui dengan menggunakan lori. Namun pada hari ini saya dimaklumkan kawasan tersebut tidak lagi boleh dilalui. Dan bercakap mengenai pengalaman penduduk di kawasan Rantau Panjang ini, kerana mereka biasa berdepan dengan situasi gelombang banjir, mungkin sikap tunggu dan lihat itu menjadi satu cabaran besar buat mereka. Mereka mungkin menjangkakan apa yang berlaku hari ini tidak seperti yang berlaku seperti hari ini. Mungkin mereka merasakan air naik setakat karangan rumah ataupun air hanya mencecah tangga rumah mereka. Namun ianya sudah berlaku luar jangka. Dan apabila berlaku luar jangka ini, apabila berlaku situasi yang begitu rumit ini, sudah pasti bertali arus mereka memohon bantuan daripada unit penyelamat, daripada pasukan penyelamat untuk membawa mereka keluar. Sedangkan semalam, semasa saya membuat tinjauan, pihak berkuasa khususnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, polis dan juga anggota APM telah pun memberikan nasihat supaya penduduk yang berada di tebing sungai melakukan persiapan awal dan berpindah awal bimbang berlakunya peningkatan secara mendadak. Namun itulah sikapnya, kerana mereka mengambil sikap tunggu dan lihat, dan apabila keadaan yang teruk sebegini, sudah pasti pasukan penyelamat sendiri tidak menang tangan untuk orang kata membalas ataupun terus keluar apabila diminta untuk mengeluarkan mangsa ataupun membawa mangsa ke tempat pusat pemindahan. Sudah pasti pada ketika ini masih lagi terdapat mangsa banjir yang terperangkap, keluarga yang terperangkap yang belum lagi pihak berkuasa sampai ke tempat mereka, mungkin disebabkan akses ataupun laluan untuk masuk ke kawasan itu terhalang oleh pokok ataupun kabel elektrik dan sebagainya. Kerana pada saat ini juga, walaupun bekalan elektrik telah ditutup sepenuhnya di kawasan Rantau Panjang, pihak berkuasa juga terpaksa mengambil beberapa risiko lain, termasuklah persediaan sekiranya mangsa banjir itu adalah pengidap COVID ataupun sebagainya. Mereka juga perlu dilengkapi dengan pakaian ataupun PPE. Naila. Ya. Sebentar tadi Fandi menjangkakan situasi banjir khususnya di Rantau Panjang ini mungkin akan lebih teruk berbanding banjir besar pada tahun 2014, dan pastinya lagi membimbangkan apabila Fandi bercakap tentang sikap tunggu dan lihat, tetapi mungkin bagi penduduk di sana mungkin mereka melihat situasi sekarang ini dah tak boleh nak tunggu dan lihat, mereka perlu selamatkan diri sendiri dan pergi ke PPS. Tapi kita nak bercakap dalam konteks minggu akan datang, fokus minggu depan ini, apa mungkin jangkaan dari sudut persiapan penduduk dan juga mungkin berada di Balai Bomba, mungkin dapat tahu juga apa perancangan untuk hari-hari akan datang ini sekiranya cuaca buruk ini berterusan.
Ya, Naila, sebenarnya apa yang saya dapat saksikan dari sudut koordinasi dan juga percaturan yang dilaksanakan oleh agensi keselamatan membabitkan semua agensi yang ada di sini, semuanya berjalan begitu lancar. Namun seperti yang saya katakan tadi, cuaca ini kita tidak dapat jangkakan, kita tidak dapat ramalkan. Walaupun pihak Met Malaysia dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran sentiasa setiap masa mengeluarkan amaran dan juga mengenai paras air sungai, taburan hujan dan sebagainya. Namun untuk sebaran am ataupun panggil penyebaran dari sudut maklumat itu saya melihat masih lagi lemah dan perlu ditingkatkan. Dan pada masa yang sama juga penduduk yang berada di tebing di kawasan yang rendah, di tebing sungai dan sebagainya, mereka perlulah peka dan tidak mengambil sesuatu benda itu dengan sambil lewa atau masih bertanggapan, oh 30 tahun tidak pernah kawasan ini dinaiki air, ataupun 30 tahun kawasan tanda saya tak pernah pun dinaiki air. Namun apabila berlakunya saat ini, hari ini, apa yang kita dapat saksikan, yang mereka jangkakan rumah tangga mereka tidak dinaiki air, namun akhirnya rumah mereka ditenggelami. Itu yang berlaku saat ini. Jadi ramalan cuaca perlu peka, alert kepada amaran sesuatu amaran, baik disampaikan secara lisan ataupun melalui sebaran dalam media sosial, perlu diberi perhatian pada mereka yang berada di kawasan rendah dan juga berisiko ini, Naila. Baik, terima kasih Muhafandi Muhammad. Terus saja berlintas langsung sejak awal pagi sehinggalah petang sekarang ini masih lagi berada dalam air, terpaksa redah banjir untuk berlintas langsung bersama kami untuk bawakan perkembangan terkini situasi banjir di Kelantan. Jangan ke mana, selepas ini kita akan bersama dengan pakar mendapatkan penjelasan lebih lanjut apa sebenarnya fenomena cuaca yang berlaku sekarang ini, mengapa ia digambarkan sebagai satu situasi luar biasa. Selepas ini dalam Fokus Minggu Depan, jangan ke mana-mana. Baik, Met Malaysia mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora pada jam 2.45 petang tadi, dan amaran kategori pertama dengan kelajuan angin 40 hingga 50 km sejam serta ketinggian ombak 2.5 hingga 3.5 meter dijangka berterusan dari hari ini sehinggalah Selasa 1 Mac. Ini melibatkan Johor Timur, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah Barat dan Labuan, Phuket, Selatan Bunguran, Tenggara, Reef North, Reef South dan Labuan dan Palawan. Manakala kategori 2, kelajuan angin 50 hingga 60 km sejam serta ketinggian ombak 3.5 hingga 4.5 meter sehingga Selasa 1 Mac juga di Samui, Tioman, Utara Bunguran, Reef North dan juga layang-layang itu terkini dari Met Malaysia. Dan pada masa yang sama kami terus saja bawakan perkembangan banjir dan hujan berterusan luar kebiasaan yang melanda pantai timur khususnya di Kelantan dan Terengganu ketika ini, dan kejadian ini digambarkan sebagai luar biasa kerana kalau kita lihat kebiasaannya dalam tempoh penghujung monsun timur laut iaitu pada akhir Februari dan awal Mac seperti sekarang ini, kebiasaannya kelembapan ini dijangka bergerak ke selatan tanah air apabila masuk bulan Februari. Jadi kita nak faham fenomena cuaca ketika ini, dan pada masa yang sama untuk tahu apa yang boleh kita jangkakan pada minggu akan datang, sudah bersedia bersama saya ketika ini Dr. Noram Irwan Ramli, pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan UMP dan pengerusi Asia Pacific Wind Engineering Network. Terima kasih kepada doktor bersama kami dalam Fokus Minggu Depan. Bagaimana kita nak fahami situasi cuaca semasa di Pantai Timur yang digambarkan sebagai satu situasi yang tidak dijangkakan dan luar biasa bagi penduduk pada waktu ini, pada hujung bulan Februari ini? Terima kasih, Zahari. Okey, jadi kalau pada kebiasaannya kali ini kita tahun ni agak pelik sikit. Kalau di hujung tahun lalu kita menerima hujan yang lebat di pantai barat, dan kali ini pada bulan Februari kita menerima satu luruan monsun di kawasan pantai timur, dan ketika ini banjir berlaku di sebahagian terutama di Kelantan dan Terengganu. Untuk makluman, luruan angin sejuk ni telah pun diwar-warkan dan dimaklumkan daripada Met Malaysia sejak 23 hari bulan lagi 23 bulan Februari, di mana diberitahu ada luruan angin yang laju membawa kelembapan ke arah semenanjung Malaysia. Walaupun luruan angin ini sudah dikategorikan sebagai, ada yang sampai dikategorikan tahap 1, 2 dan 3. Kalau tahap ketiga ni sebenarnya walaupun dia tidaklah dipanggil tropical storm ataupun tropical depression, tapi kelajuan-kelajuan ini sebenarnya sudah mencapai kelajuan dalam kategori ribut. Jadi kebarangkalian untuk dia membawa lebihan kelembapan air dan membentuk awan yang lebih padat,
dan dan oleh kerana itu awan yang padat itu akan meningkat. Awan pada kebiasaannya mungkin kalau angin bertiup lebih perlahan, ketumpatan awan mungkin lebih rendah. Tapi oleh kerana hari ini ketumpatannya lebih tinggi dan menghasilkan intensiti yang tinggi, kalau kita tengok banjir yang di Terengganu dan juga di Kelantan. Dan kalau kita tengok pemindahan banjir bermula di Kemaman, yang itu mungkin ada faktor tambahan luar biasa iaitu low tropical sistem tekanan rendah yang berlaku yang pun telah diramal oleh Met Malaysia yang telah yang telah melalui sempadan antara Kelantan dan Terengganu. Itu mungkin antara faktor tambahan lah. Tapi faktor utama dia adalah luruan musim sejuk. Luruan sejuk dengan angin yang kencang daripada Lautan Pasifik. Selain daripada luruan angin sejuk itu, ada juga yang mengaitkan fenomena Borneo Vortex dan juga La Nina. Mungkin Dr. Noran boleh memberi sedikit penjelasan? Ya, benda itu adalah sebagai tambahan. Bila kita ada luruan angin yang biasa, dia akan membawa awan dan kelembapan. Tapi apabila dia berlaku sistem tekanan rendah ataupun vortex yang berlaku yang di perairan, dia akan menyedut air ataupun jika berlaku kondensasi di permukaan air, udara yang penuh air ini akan dibawa untuk berkumpul dengan awan yang dibawa daripada Lautan Pasifik yang memang sudah pun lembap. Jadi ini meningkatkan ketumpatan awan untuk menghasilkan hujan pada intensiti yang tinggi. Dalam masa itu juga kalau kita tengok, kita diberitahu bukan sahaja hujan, kekuatan setengah tempat kalau dikabarkan di Terengganu dan di Pulau Perhentian menerima angin sehingga 24 jam. Walaupun angin tu sebenarnya dalam kelajuan 40 hingga 50 km sejam, tapi kalau dia dah boleh dikategorikan kelajuan yang sama dalam lekukan depresi tropika, tapi oleh kerana kita menyebut dia luruan sejuk, kita tak perasan bahawa angin tu sebenarnya laju. Jadi bila angin laju, dia ada dua kebarangkalian yang kerosakan. Kalau kita tengok, terdapat juga laporan kerosakan dari segi angin, khususnya di Kuala Terengganu, di Besut dan juga sekitar pantai-pantai yang di Kelantan. Apa yang mungkin membezakan sedikit fenomena cuaca sekarang ini yang kita lihat dan mungkin situasi banjir sebelum ini juga bukan sahaja dari sudut timing, iaitu kenapa berlaku pada bulan Februari ini. Itu mungkin boleh dijelaskan dengan luruan angin sejuk dan juga faktor-faktor tambahan seperti Borneo Vortex dan sebagainya. Tetapi apa yang juga mungkin membezakan sedikit adalah ada beberapa kawasan di Kelantan dan juga di Terengganu ini yang tidak dilanda banjir sebelum ini, tetapi kali ini kena banjir. Jadi ada mungkin penjelasan juga berhubung dengan lokasi? Okey, bila taburan hujan ini, satu faktor utama dia adalah awan. Tapi faktor kedua dia adalah aliran angin. Aliran angin ni kita melihat apabila tiupan angin tu yang membawa awan. Jadi kemungkinan kebarangkalian berlaku sebelum ni, tiupan angin yang berlaku pada hujung tahun tidak membawa awan ke kawasan-kawasan yang tidak banjir ketika itulah. Tapi kalau kita lihat sekarang, luruan angin menghala ke utara dan membadai sempadan di antara Thailand dan juga Kelantan. Dan kalau kita tengok daripada amaran daripada kerajaan negeri Thailand juga menguar-uarkan bahawa angin kencang dan juga hujan lebat akan terus berlaku di selatan Thailand, iaitu bersempadan dengan Kelantan di mana kawasan banjir sekarang. Jadi saya rasa ini faktor aliran angin yang mengakibatkan situasi ini berlaku. Ya, okey, Dr. Noran, kita juga nak bercakap dalam konteks jangkaan untuk minggu akan datang. Kita juga melihat kepada amaran yang baru saja dikeluarkan Met Malaysia sebentar tadi, menceritakan tentang amaran angin kencang dan laut bergelora dijangka sehingga 1 Mac pada Selasa ini, dan antara kawasan yang terbabit akan berdepan dengan amaran kategori pertama ini termasuk Johor Timur, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah Barat dan Labuan. Antaranya, apa yang boleh kita jangkakan dengan situasi semasa dengan luruan angin sejuk, dengan Borneo Vortex, dengan faktor tambahan dan juga bertambah dengan amaran terbaru ini? Okey, kita meramalkan kemungkinan hujan masih lagi berterusan dan cuaca hanya akan bertambah baik selepas 1 hari bulan Mac.
Itu berdasarkan saya rasa ramalan model dari Bank Malaysia dan juga kalau kita tengok ramalan model daripada apps cuaca yang ada meramalkan selepas hari Selasa cuaca di Semenanjung akan mula bertambah baik. Namun ketika ini kalau kita lihat hujan masih berterusan, luruan angin masih lagi berlaku dan kekuatan luruan angin sekarang sedang berada di pantai Vietnam dan juga pantai Kemboja kalau sebelum dalam tengah hari tadi. Jadi kemungkinan luruan angin sejuk itu masih berterusan melebihi hari Selasa mungkin ada. Tapi harap model yang berdasarkan ramalan selepas hari Selasa insya-Allah cuaca akan mula bertambah baik di Semenanjung Malaysia. Walaupun begitu, ramalan ribut petir akan berlaku kebanyakannya di sebelah petang lah. Itu seperti kebiasaan. Kerana ini ada merupakan peralihan monsun di mana cuaca panas akan masuk dan bertembung dengan luruan yang sejuk dan kemungkinan berlaku banyak ribut petir di sebelah petang di seluruh Semenanjung itu kemungkinan besar akan berlaku. Itu pun berdasarkan trend yang pernah kita dapatkan sebelum tahun-tahun sebelum lah. Dr. Nora, berdasarkan ramalan ini, kita tahu ketika ini Kelantan dan Terengganu sudah pun dilanda banjir yang agak teruk. Kalau kita nak lihat ramalan pada hari-hari akan datang, mungkin akan ada negeri-negeri ataupun lebih khususnya mungkin ada bandar-bandar yang akan berisiko tinggi dilanda banjir selepas ini? Saya rasa ada, tapi jangkaan ni mungkin dia akan risikonya mungkin berkurangan kerana kita lihat luruan angin ni semakin perlahan, ketumpatan awan yang dibawa pun semakin berkurangan. Jadi kemungkinan untuk berlaku banjir itu mungkin rendah di tempat lain. Walaupun begitu kita masih perlu berjaga-jagalah saya rasa. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Dr. Noram Irwan Ramli, Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan UMP dan juga pengerusi Asia Pacific Wind Engineering Network sebanyak menjelaskan situasi fenomena cuaca ketika ini yang mungkin digambarkan sebagai luar biasa tetapi menurut beliau sudah pun diramalkan sejak 23 Februari lagi. Met Malaysia sudah pun mengeluarkan amaran dan terbaharu mengeluarkan amaran sekali lagi, amaran angin kencang dan laut bergelora sehinggalah 1 Mac dan menurut Dr. Noram juga mungkin akan berterusan sehingga selepas 1 Mac. Jadi kami akan terus bawakan perkembangan cuaca semasa khususnya di pantai timur ketika ini dalam buletin-buletin berikutnya dan juga di astroawani.com. Tapi itu saja perkongsian untuk Fokus Minggu Depan jam ini bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.